Assalamualaikum, kopi salangan. Saya ucapkan kepada Ustazah Masyitah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami di Kumpulan 10 ingin membentangkan tajuk kajian kami yang berjudul Mencapai Integrasi Kaum Berteraskan Perlembagaan Persekutuan dalam kalangan Pelajar Universiti Teknologi Petronas. Berikut adalah ahli kumpulan kami. Sebagai mukadimah, gambaran keseluruhan kajian kami adalah berkisarkan tentang perlembagaan persekutuan yang mana merupakan dokumen rasmi yang digunakan di sesebuah negara dan berkaitannya dengan integrasi sosial di dalam kampus UTP. Terdapat 3 objektif untuk kajian ini dijalankan. Pertama, kami ingin menyelidik tahap pemahaman mahasiswa UTP tentang perlembagaan persekutuan dan kaitannya dengan kepelbagaian etnik serta integrasi sosial. Kedua, kami ingin menilai persepsi mahasiswa terhadap keberkesanan peruntukan perlembagaan untuk mempromosikan perpaduan sosial dan komuniti pelajar. Ketiga, kami juga ingin mengenal cabaran mahasiswa UTP dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai integrasi sosial dalam perlembagaan persekutuan. Pernyataan masalah kami adalah seperti yang berikut. Terdapat percanggahan antara kaum yang mana menyumbangkan kepada ketegangan antara masyarakat. Itu termasuklah pemahaman, kepercayaan dan agama yang mana telah menghambat usaha mencapai keharmonian di Malaysia. Meskipun kerajaan mempolemikkan integrasi sosial secara besar-besaran, masih ada pihak yang cuba memanipulasi isu sensitif seperti agama, etnik dan budaya. Seterusnya, kepentingan kajian. Kajian ini penting kerana ia membantu kita untuk menilai keberkesanan peruntukan perlembagaan dalam konteks mendorong perpaduan sosial di kalangan pelajar UTP. Terdapat 3 elemen utama iaitu ekonomi, budaya dan keselamatan. Dari segi ekonomi, perpaduan ini penting kerana ia membantu untuk setiap golongan etnik untuk mencemplungkan diri tanpa sebarang halangan. Seterusnya, dari segi budaya pula, perpaduan ini sangat penting kerana setiap etnik mempunyai adat dan budaya yang mereka hormati dan pelihara. Akhir sekali, keselamatan adalah asbab kerana kita mempunyai peristiwa hitam iaitu 13 Mei. Oleh itu, kita bolehlah belajar dan tidak mengulangi peristiwa yang sama. Terdapat beberapa alasan penting yang mendorong kami untuk memilih tajuk ini dan salah satunya adalah relevansi sosial. Isu ini akan sentiasa menjadi relevan kerana masyarakat Malaysia bersifat majmuk. Selain itu, kami juga ingin menyumbangkan kepada komuniti universiti agar penemuan kajian ini dapat memperbaiki program dan inisiatif mereka. Selain itu, tajuk ini dipilih untuk menggalakkan kefahaman tentang perlembagaan persekutuan, membantu masyarakat untuk memahami cabaran yang dihadapi dan berusaha untuk mencari jalan penyelesaian bersama. Akhir sekali, kajian ini bertujuan untuk membangunkan usahawan sosial yang mendorong mereka untuk menjalankan berbagai inisiatif yang membawa impak positif kepada masyarakat. Bagi 2.1 Perlembagaan Persekutuan, mengikut definisi dan sejarah, Perlembagaan Persekutuan menjadi panduan utama dalam membentuk undang-undang dan mengatur pemerintahan negara. Ia adalah asas kepada kedaulatan undang-undang negara kita. Seterusnya, artikel 152 iaitu nilai bahasa Melayu. Kajian menunjukkan bahasa Melayu adalah lebih daripada sekadar alat komunikasi. Ia membawa bersama nilai-nilai kebangsaan dan memainkan peranan besar sebagai bahasa perpaduan dan kesatuan negara. Kekuatan bahasa Melayu adalah asas kepada sistem pendidikan negara kita. Ini mencerminkan keupayaannya untuk membawa nilai dan pengetahuan dalam kalangan rakyat Malaysia, menyumbang dalam pembangunan negara. Akhir sekali, artikel 153 iaitu keseimbangan dan keadilan. Perlembagaan juga menggariskan kepentingan kaum Melayu dan juga peribumi Sabah dan Sarawak. Tetapi peruntukan ini tidak bermaksud diskriminasi. Sebaliknya, ia mewujudkan kesaksamaan dan keseimbangan antara kaum, menjana perpaduan sosial dan harmoni di negara ini. Saya akan menerangkan kajian literatur integrasi kaum. Integrasi menurut Kamus Dewan bermaksud gabungan dua atau lebih kaum yang menjadi satu kesatuan. Menurut tajuk kajian kami pula, integrasi merupakan satu usaha kerajaan untuk menyatukan pelbagai kaum bagi membentuk satu bangsa atau kesatuan untuk membentuk perpaduan yang utuh. Seterusnya, berdasarkan kajian Indeks Perpaduan Nasional iaitu IPNAS, pada tahun 2018 menunjukkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah pada tahap 0.567 yang merupakan pada tahap yang sederhana. Tahun 2022 pula, nilai indeks masih dalam tahap yang sederhana iaitu 0.629. Terusnya, hubungan antara Perlembagaan Persekutuan dan Integrasi Kaum boleh dilihat melalui memorandum perikatan menunjukkan persetujuan semua bangsa Melayu, Cina dan India dalam perikatan. Isi-isi telah dipersetujui oleh UMNO mewakili Melayu, MCE mewakili Cina dan MIC mewakili kaum India. Dan juga Perlembagaan Persekutuan ini telah menjadi kukuh dan praktikal kerana telah melibatkan semua pihak. Kumpulan kami telah menggunakan 4 kaedah kajian. Pertama sekali, kami menggunakan kaedah soal selidik menggunakan platform Microsoft Form untuk memastikan ia hanya dijawab oleh pelajar UTP sahaja dan data yang kami kumpulkan adalah relevan dengan tajuk kajian kami. Kemudian, kami menggunakan Microsoft Word untuk mencatat data dan Microsoft Excel untuk menganalisis dapatan kajian kami yang melibatkan perbandingan, statistik dan juga analisa kualitatif yang dapat membantu kami membuat kesimpulan yang kukuh. Akhir sekali, kami senaraikan pautan yang telah kami gunakan untuk memastikan kesahihan dan juga kredibiliti data kami. Responden kami datang dari berbagai etnik, agama dan latar belakang supaya kami mendapat perspektif dari berbagai sudut dalam kalangan komuniti UTP. Bagi aspek pengumpulan data, kumpulan kami telah melakukan 2 cara untuk mengumpul data, iaitu kaji selidik dan mencari maklumat dalam talian.
Instrumen utama yang kumpulan kami telah gunakan ialah kaji selidik. Kaji selidik dilakukan secara teliti dan komprehensif. Kaedah ini merupakan kaedah kualitatif yang telah diedarkan kepada responden yang berbeza etnik di kawasan sekitar. Soalan kaji selidik kami terdiri daripada 6 bahagian. Yang pertama ialah maklumat responden untuk mengenal pasti demografi responden kumpulan kami. Bahagian A adalah tentang pemahaman terhadap Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang telah bertanyakan berkenaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan terhadap penggunaannya dalam lingkungan kampus UTP. Bahagian B ialah persepsi terhadap keberkesanan Perlembagaan Persekutuan yang telah dikemukakan soalan seperti sekiranya konteks dalam perlembagaan dapat bantu meningkatkan kesepadan sosial dan memperkukuh integrasi dalam kalangan pelajar UTP. Bahagian C ialah mengenal pasti cabaran dalam memahami nilai integrasi sosial di Perlembagaan Persekutuan. Bahagian D ialah penglibatan dalam memahami Perlembagaan Persekutuan dengan soalan seperti responden telah terlibat dalam mana-mana aktiviti berkaitan kesedaran Perlembagaan Persekutuan. Yang terakhir ialah bahagian E iaitu cadangan dan komen tambahan oleh para responden. Saya akan menerangkan bahagian analisis data. Responden kajian terdiri daripada 30 orang responden yang sedang menuntut di Universiti Teknologi Petronas. Untuk bahagian latar belakang responden, untuk jantina, sebanyak 17 responden adalah lelaki dan 14 responden adalah perempuan. Agama pula, 14 responden Islam, 9 responden Kristian dan 3 responden adalah agama Buddha. Etnik, terdapat 13 responden adalah Melayu, 7 responden adalah Cina, 3 responden adalah India, dan 8 responden adalah Bumi Putera Sabah ataupun Sarawak. Tahap pengetahuan responden tentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia didapati sebanyak 4 orang mempunyai pemahaman yang sangat tinggi, 7 orang pemahaman tinggi, 14 sederhana, 5 orang rendah dan hanya 1 orang mempunyai pemahaman yang sangat rendah. Maklumat berkaitan status pengajian responden pula didapati 5 orang daripada 30 orang adalah pelajar asasi, 24 pelajar sarjana muda, 1 orang pelajar sarjana dan 1 orang pelajar kedoktoran. Dalam soalan 6, hasil kajian mendapati tahap kepercayaan mereka tentang berkaitan Perlembagaan Persekutuan dengan pelbagai etnik dan integrasi sosial dalam kampus adalah signifikan, tetapi sebagian besar masih mempunyai keraguan dalam beberapa aspek. Salah 7 pula menunjukkan majoriti pelajar memilih buku teks sebagai rujukan utama untuk memahami perlembagaan. Selanjutnya, pada soalan 8, 9 dan 10, dapat disimpulkan sebagian besar mempercayai bahawa Perlembagaan Persekutuan dapat membina kesepaduan sosial dalam kalangan pelajar kerana Perlembagaan Persekutuan mencerminkan nilai dan prinsip Malaysia dengan baik, lebih-lebih lagi dengan peranan badan kehakiman yang menjaga integriti dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks perlembagaan. Selain itu, soalan pada bahagian B membincangkan tentang persepsi para pelajar DTP terhadap keberkesanan Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan respons daripada soalan 11, sebahagian besar pelajar DTP melihat Perlembagaan Persekutuan sebagai sesuatu yang relevan. Seterusnya, berdasarkan soalan 12, terdapat banyak perbezaan pendapat di dalam kalangan pelajar tentang sejauh mana peruntukan dalam perlembagaan dapat memperkukuhkan integrasi. Ini menunjukkan keperluan untuk lebih banyak perbincangan dan pendidikan tentang perlembagaan. Dalam soalan 13 pula, terdapat banyak perbezaan pendapat berkenaan dengan impak-impak daripada Perlembagaan Persekutuan Malaysia terhadap hubungan antara pelajar dan pelbagai etnik. Namun, semua responden mendapat kesan yang positif daripada hubungan antara pelajar dan pelbagai etnik di UTP. Berdasarkan soalan 14 dan 15 pula dapat disimpulkan bahawa majoriti percaya Perlembagaan Persekutuan mencerminkan kepentingan semua rakyat Malaysia dan semua bersetuju hak dan kebebasan terjamin dengan adanya undang-undang. Selanjutnya, soalan pada bahagian C mengenal pasti rintangan dan cabaran dalam memahami konteks Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan kajian, cabaran utama membataskan pemahaman pelajar terhadap perlembagaan ialah kerumitan bahasa undang-undang dan kewalahan capaian sumber undang-undang. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pendedahan berkenaan dengan perlembagaan di dalam silibus institusi pendidikan menjadi cabaran untuk memahami Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan hasil kajian daripada soalan 17 pula, cabaran utama para pelajar UTP dalam menerapkan nilai-nilai integrasi sosial yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan adalah kerana kebanyakan responden tidak mempunyai sikap ingin ambil tahu. Selain itu, kekurangan pemahaman tentang tujuan kewujudan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan stereotip masyarakat juga menjadi halangan besar untuk menerapkan nilai integrasi sosial. Pada bahagian D iaitu soalan 18, kami mengkaji tentang pelibatan pelajar UTP dalam memahami Perlembagaan Persekutuan, seperti menyertai seminar dan bengkel sama ada di dalam atau di luar UTP. Dan begitu, majoriti pelajar menjawab tidak pernah menyertai aktiviti berkaitan dengan kesedaran tentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Akhir sekali, soalan pada bahagian E membincangkan tentang cadangan dan komen tambahan daripada pelajar UTP berkenaan cadangan mereka untuk meningkatkan kefahaman mereka tentang Perlembagaan Persekutuan dan cara untuk mempromosikan integrasi sosial dalam UTP melalui Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan data yang kami peroleh daripada soalan 20, antara cadangan untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai integrasi sosial dalam konteks Perlembagaan Persekutuan ialah meningkatkan penyelenggaraan ceramah dan pameran serta memanfaatkan media sosial. Berdasarkan dapatan daripada soalan 21, antara cadangan yang diberikan ialah UTP dan SRC UTP haruslah mengadakan bengkel atau forum yang membicarakan tentang Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, dalam soalan 22, cadangan tambahan untuk usaha UTP dalam mempromosikan integrasi sosial melalui pemahaman terhadap Perlembagaan Persekutuan ialah dengan mengadakan program yang melibatkan pelajar untuk mendapatkan persekitaran pembelajaran yang mesra tanpa mengira latar belakang dan menekankan penggunaan teknologi digital seperti laman sesawang universiti. Akhir sekali, semua responden percaya pemahaman yang lebih baik tentang Perlembagaan Persekutuan boleh membantu untuk memupuk semangat kewarganegaraan yang lebih baik dalam kalangan pelajar UTP.
Daripada tinjauan atas talian, kami mendapati pelbagai cadangan daripada pelajar tentang cara UTP dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai integrasi sosial dalam konteks perlembagaan persekutuan Malaysia. Pertama adalah untuk mengadakan kempen dan inisiatif yang membuka perbincangan terbuka tentang perlembagaan dan nilai-nilai integrasi sosial di UTP. Kedua, cadangan untuk menyelenggarakan program seperti kempen, ceramah, pameran dan festival yang berkaitan dengan kaum. Ketiga adalah untuk mencadangkan memasukkan elemen integrasi sosial dan pemahaman perlembagaan ke dalam kurikulum akademik dan melibatkan pelajar dalam penyelidikan yang menekankan isu-isu tersebut. Namun dalam kajian kami terdapat kekangan untuk mendapatkan responden, terutamanya dalam tinjauan atas talian. Oleh itu, perkongsian secara langsung adalah kunci dalam memperoleh lebih banyak responden. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan hubungan penting antara perlembagaan persekutuan dan integrasi sosial di kalangan pelajar dan berperanan sebagai alat dan mempromosikan perpaduan sosial. Ini merupakan langkah penting menuju kepada masyarakat yang harmoni dan inklusif di Malaysia yang berbilang budaya. Hasil kajian kami juga mendapati bahawa pemahaman pelajar di UTP mengenai perlembagaan persekutuan Malaysia adalah pada tahap sederhana. Dalam konteks ini, perlulah ditekankan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman dan pelaksanaan perlembagaan dengan integrasi sosial di kalangan pelajar UTP. Pemahaman yang lebih mendalam tentang perlembagaan dapat memainkan peranan penting dalam mempromosikan integrasi sosial dan perpaduan di kalangan pelajar yang akan membawa kepada masyarakat kampus yang lebih harmoni dan inklusif. Sekian, terima kasih.